Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Apa khabar tuan paya yang ada di rumah ataupun yang masih dalam perjalanan atau yang berada di kantor-kantor, di pejabat-pejabat, di kilang-kilang, di kedai-kedai, mungkin yang ada di pasar-pasar ataupun di kebun-kebun. Kan ada yang petang-petang ada durian ke tak? Durian dah tak ada. Ada yang kata sekarang ni cempedak. Yang kata cempedak tengah banyak. Jadi apa khabar semua? Harapkan semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Apapun yang lebih penting kepada kita, kita doa sama-sama. Moga-moga Allah Ta'ala terus memberikan kekuatan kepada kita, kerahmatan kepada kita, kesejahteraan kepada kita, dan kita sama-sama kita dihindarkan daripada wabak ataupun virus COVID-19 ini yang sedang melanda dan mengancam kehidupan kita yang rasa-rasanya rata-rata di seluruh dunia, lebih-lebih kita di Malaysia ni tertekan dengan suasana pandemik ini, dengan wabak yang makin parah. Dan kita lihat, kalau kita lihat kes saja pada hari ini 13 hari bulan 8 2021 hari Jumaat, kan, hari Jumaat, saya pun lupa nak kira berapa kali sudah tertinggal atau tidak sama-sama dapat menunaikan solat Jumaat, kan. Cuba beberapa kali mungkin ada, kita harapkan ada SOP baru dan sebagainya, tetapi saya ingat pengumuman yang jelas belum lagi, dan kita harapkan mungkin minggu depan kita khususnya yang telah mendapat 2 dos boleh dibenarkan untuk solat Jumaat keseluruhannya. Jadi kita harapkan begitulah, sebab ini antara perkara yang cukup penting, solat Jumaat, bertemu, mendengar khutbah Jumaat dan sebagainya. Jadi terima kasih semua yang telah bersiaran dengan Pak Ya pada hampir setiap hari. Semalam tidak bersiaran kerana ada live semalam di peringkat malam, jadi tidak ada di waktu petang. Jadi kita harapkan semuanya dalam keadaan sihat sejahtera, dapat jaga SOP, dapat jaga kesihatan. Semalam hari ini 13 hari bulan 8 2021 hari Jumaat, kalau kita lihat kes yang baru 21,468 bukan sikit. 21,000. Dulu kita nak tengok, kita kata 1, 2, 3, 12 kita pun dah risau, 200 kita bimbang, kan. Sekarang bukan sekadar 1, 2 atau 200, 21,468. Kalau dikumpulkan dalam kawasan penduduk, kawasan taman, maka hampir 2 taman perumahan habis begitu saja keseluruhannya telah kena COVID-19. Keseluruhan daripada ni yang pernah ataupun telah mengalami kes COVID-19 ni jumlahnya 1,363,683 orang. 1,363,683 orang 683. 1,363,000 orang 683. Saya ingat ini sama bilangan mungkin penduduk di Negeri Sembilan mungkin, kan, ataupun Negeri Sembilan campur dengan Perlis mungkin, kan, 1 juta. Dan kalau di Selangor keseluruhan penduduk ataupun rakyat ada kurang 5 juta ke hampir 6 juta, kan. Jadi 1,363 ini bukan bilangan yang sedikit, dan begitu ramai yang telah terkesan akibat daripada virus ini. Malahan yang lebih membimbangkan, kita di penduduk di Selangor hari ini saja 7,449, dan Selangor masih tidak turun daripada angka 5,000. Ini juga amat membimbangkan kita, yang saya rasa jelas. Kalau sebelum ni dikatakan ini mungkin kluster komuniti, kluster perayaan, kluster macam-macam, tapi pengesahan daripada pihak pengarah kesihatan Negeri Selangor menjelaskan bahawa yang menjadikan tumpuan ataupun menjadikan kes yang begitu ramai, kan, ini adalah daripada kluster industri, kan. Industri maknanya pekerja-pekerja industri ini menjabatkan, ya betul. Mereka ini berada dalam komuniti. Ini menjadi masalahnya, mereka bekerja, mereka berada dalam komuniti, mereka duduk dekat asrama atau kawasan-kawasan perumahan yang memang kita tidak pasti, kan, daripada sudut keadaan sosial mereka, kehidupan mereka, bagi siapa yang kawal mereka bila mereka balik
ke rumah ataupun kediaman mereka. Ini juga antara perkara yang perlu diperjelaskan, perlu diperkemaskan, perlu daripada sudut pengurusan yang ini sangat membimbangkan kita. Jadi kalau kita lihat daripada kes pandemik ini bukan satu cerita yang boleh main-main, boleh main-main sebab menyebabkan pandemik ini keseluruhan menjadikan krisis, Saya sebut beberapa kali menjadikan krisis yang mula-mula daripada krisis kesihatan, menjadikan krisis kepada krisis ekonomi, dan yang menjadikan lebih parah menjadikan krisis politik dan juga krisis negara keseluruhannya disebabkan tindakan daripada pihak kerajaan, pengurusan pihak kerajaan yang begitu lemah, Yang begitu lemah ini menjadikan pengurusan daripada mengurusan krisis pandemik ini sangat rapuh. Apa proses hampir 2 tahun kita dalam keadaan begini? Apa tindakan yang betul-betul berkesan yang dibuat perancangan oleh pihak kerajaan? Yang apa tindakan yang betul-betul berkesan? Itu soalan Pak Ayah kepada semua yang mungkin boleh jawab. Tolong jawab, tolong beri penjelasan. Mungkin Pak Ayah silap daripada sudut ini, Pak Ayah mungkin silap daripada sudut ini, mungkin kata betul daripada pengurusan, tetapi jelasnya daripada kes 2, 3, 4, 200, sekarang ni 21,000. Jadi mana jawapan yang menunjukkan bahawa ada satu perancangan, dan juga ini dah menjadikan masalah besar kepada kita, Kita tak keluar takut, ekonomi tak boleh dibuka, sekolah tak boleh dibuka, institusi pengajian tak boleh dibuka, pejabat-pejabat sukar dengan keadaan yang begitu terhad. Jadi ini antara apa solusi yang sebenar yang sepatutnya diselesaikan. Ini antara perkara yang perlu kita perhalusi. Kes kematian setiap hari 100, 200, 300, sekarang tiap hari hampir 300. Dulu kalau kita lihat kes kematian satu, kita pun dah cukup bimbang, satu orang telah meninggal dunia akibat COVID. Kita minta selisih jauh daripada kita, minta jauh daripada keluarga kita, minta jauh daripada taman kita, minta jauh daripada kampung kita, minta jauh daripada jiran-jiran kita. Tapi kalau kita lihat hari ini kes kematian, tiap hari 200, 300, puratanya 200, 300 setiap hari. Menjadikan juga masalah pengurusan jenazah yang bermasalah, masalah pengendalian pengumian juga dikatakan ada yang meninggal hampir 3 hari baru boleh selesai untuk proses pengumian. Ini juga masalah yang perlu diselesaikan oleh pihak berkuasa. Sudah tentulah pihak kerajaan yang ada sekarang ini, pihak hospital yang keadaannya dikatakan ada hospital yang oleh kerana semua hospital menerima masalah daripada kes COVID ini, menjadikan layanan ataupun perubatan ataupun rawatan kepada kes-kes penyakit lain tidak menjadi tumpuan utama. Ada kes kemalangan, ada kes pelbagai kes yang maknanya tidak menjadi tumpuan, ada yang rawat sedikit terus balik dan sebagainya sebab khawatir apa yang tidak ada tumpuan di peringkat hospital, layanan tidak cukup, tenaga tidak cukup, doktor yang kurang, tenaga kerja yang dibebani dengan tugasan yang besar akibat daripada tumpuan kepada COVID-19. Jadi ini penyelesaian yang perlu dibuat, perancangan mana yang dibuat oleh pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia dan pihak kerajaan itu sendiri. Jadi ini antara bebanan. Dan juga kalau pihak ini menjadikan kes rantitan ini menjadikan keadaan ekonomi bertambah parah. Pelabur luar tidak masuk, menjadikan banyak pengangguran yang berterusan. Jadi apa jawapan kita? Rakyat nak tahu apa solusi dan juga perancangannya lebih mantap, satu perancangan yang lebih padu, perancangan yang lebih teratur, perancangan yang lebih meyakinkan rakyat, khususnya golongan-golongan yang terjejas, yang hilang pekerjaan, yang perniagaannya terjejas. Jadi ini perlu ada jawapan, solusi, bukan sekadar pengumuman. Dah macam-macam dah disebut daripada PKP, PKPD, PKPB, sekarang pula ditukar dengan PPN dan sebagainya. Nama berubah-ubah, tapi kaedah perjalanan pengurusan masih sama. Jadi ini yang menjadikan tuntutan kepada rakyat supaya kerajaan memperhalusi, memperincikan satu perancangan yang terbaik untuk rakyat. Menjadikan
kemelut politik terus-terusan. Digambarkan beberapa hari lalu, satu menteri, dua menteri, mungkin tiga menteri pula letak jawatan. Jadi ini apa-apa nak jadi dengan kerajaan. Dikabarkan juga sokongan kepada pihak kerajaan Perikatan Nasional. Jelas-jelas sekarang ni penarikan diri, penarikan sokongan daripada ahli-ahli Parlimen UMNO dan Barisan Nasional yang mencecah kepada 13-14 orang. Menjadikan sekarang sokongan, kalau kita lihat beberapa tulisan-tulisan, kita tidak dapat daripada pengesahan yang jelas dan sebenar, kecuali daripada pengesahan yang dibuat oleh speaker atau yang Pertua Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara, apa keputusan sebenar, tapi bertebaran surat-surat yang dikatakan surat daripada istana yang Ketua Agong minta penjelasan daripada pihak speaker ada jawab volumenya 106. Manakah 106 pun sudah hilang majoriti daripada pembentukan kerajaan. Kemudian sekarang kata di jawapannya tinggal 100. 100 apa nama kerajaan memimpin dengan keadaan yang 100, sedangkan garis Pak Yah sebut itu ada garis tengah-tengah kita ada 220 ahli parlimen sekarang ni, oleh kerana keseluruhannya 222, sekarang ni ada 220, maknanya mesti melebihi 110 kan, 110. Tapi terang-terang sekarang ni, hari ini dan saat ini terang-terang bahawa Perikatan Nasional hanya sekadar 100 orang ahli parlimen saja yang menyokong Perikatan Rakyat, Perikatan Nasional, Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Jadi sudah tentulah dengan ini bahawa Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri wajib letak jawatan, wajib mengusungkan kerusi Perdana Menteri, dan juga kabinet mesti dibubarkan. Kabinet Perikatan Nasional ini wajib dibuat, diganti dengan satu kabinet baru, diganti dengan Perdana Menteri baru, untuk kita melihat Perdana Menteri yang baru mesti memikul tugas tanggungjawab ini sepenuhnya untuk memastikan bahawa negara akan dipulihkan. Ada kepentingan dengan segera, mesti wajib, tak ada option lain, tidak ada pilihan lain. Mesti membuat satu perancangan yang jitu, mesti membuat tindakan yang segera untuk memastikan bahawa COVID-19 ini ditangani dengan baik, proses pemulihan ekonomi ini dirancang dengan baik supaya rakyat dapat kembali hidup, dapat membuat kerja-kerja tugasan ekonomi untuk memulihkan ekonomi dengan segera. Mungkin perancangannya adalah memastikan, sebab selama ini kalau kita lihat sekejap dia kata ada kemasukan menggunakan macam-macam daripada ini, tapi semuanya adalah menggunakan duit yang rakyat ada, simpanan daripada rakyat, menggunakan wang-wang ke WSP untuk dikeluar dengan saya pun tak tahu apa namanya, Citra lah apa semuanya namanya, untuk keluarkan duit. WSP itu adalah simpanan rakyat, simpanan pekerja untuk hari tua, untuk masa depan. Sekarang mereka dah keluarkan kan, berapa tinggal simpanan mereka. Jadi ini antara perkara. Itu bukan duit daripada usaha ataupun pilihan daripada pihak kerajaan. Apa yang Menteri Kewangan, apa yang Menteri Ekonomi, apa yang Menteri ni buat untuk mencari sumber kewangan untuk memulihkan ekonomi, ini yang kita persoalkan. Kan? Kalau setakat ambil duit daripada rakyat, dalam keadaan susah semua cari rakyat, dalam keadaan mewah menteri berbelanja, orang kaya-kaya berbelanja, dalam keadaan susah rakyat juga yang terpaksa menanggung beban kesusahan rakyat menggunakan sumber kewangan daripada rakyat, menggunakan sumber kewangan daripada KWSP, menggunakan sumber kewangan daripada simpanan tabung-tabung angkatan tentera, tabung haji dan sebagainya. Ini semua simpanan rakyat, simpanan orang-orang susah, pekerja-pekerja. Jadi apa idea dan tindakan daripada pihak kerajaan sendiri, itu yang kena ada jawapan yang lebih jelas dan tegas. Jadi ini antara perkara, dan bukan perkara main-main, dan bukan satu perkara yang kita boleh pandang remeh. Kan? Perbelanjaan daripada sudut menguruskan PPV, pusat pemberian vaksin, menjadi persoalan kepada orang ramai.
siapa yang mengurus, siapa yang dapat kontrak, siapa yang dapat pengurusan daripada tenaga sukarelawan, siapa yang dapat menguruskan daripada pembersihan, siapa yang dapat mengurusan daripada supply peralatan-peralatan dan sebagainya. Adakah di tender, apakah proses pengeluaran tender ataupun kerja-kerja ini, apa proses dia. Tak pernah nampak iklan-iklan dikeluarkan. Ini juga persoalan kepada rakyat. Duit dikeluarkan berbilion untuk membeli vaksin dan sebagainya, dipersembahkan di mana? Dipersembahkan di mana? Kerana parlimen ditutup, tidak ada persidangan parlimen, tidak ada persidangan Dewan Rakyat untuk wakil rakyat bertanyakan persoalan-persoalan daripada perbelanjaan-perbelanjaan yang melibatkan pengurusan vaksin dan sebagainya. Ini memang ada masalah. Pak Yas sekali lagi menyatakan memang betul bila adanya persidangan parlimen ada soalan-soalan jadi drama, soalan macam-macam lah orang bersoal kata. Tapi yang lebih penting kat sini, wakil rakyat ataupun ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya adalah mewakili rakyat. Mereka bertanya dan pihak menteri atau pihak kerajaan kena jawab. Dan kalau pihak menteri tidak mau jawab, bila wakil kerajaan tidak menjawab, ini menjadikan masalah berulang-ulang persoalan. Soalan itu mesti mendapat penjelasan. Dan ini antara perkara pokok yang perlu ditangani dengan segera. Jadi itu antaranya. Jadi mungkin apa ni Pak Ayah daripada tadi macam nak marah saja kan. Tapi inilah situasi yang sebenar bila mana kita tidak dapat menjalankan kita sendiri, kita sebagai rakyat sendiri tidak dapat melaksanakan tugasan kita untuk pekerjaan kita. Kita tidak dapat melaksanakan tugasan kita 100% untuk perniagaan kita. Kita tidak dapat melaksanakan tugasan kita, amanah kita, tanggungjawab kita sepenuhnya kepada ladang, sawah, ni sepenuhnya kerana kita, kalau dulu kita boleh berada dekat sawah, boleh berada dekat kebun-kebun, sepenuhnya dapat berurusan dengan baik. Kali ini kita terpaksa menghadapi turun ke kebun ataupun bekerja dalam keadaan kita diam-diam. Ada keadaan terpaksa menyuruh, ada keadaan kita khawatir dalam keadaan ini mungkin sepatutnya dulu kita berada dekat ladang ataupun kebun-kebun dalam tempoh 7-8 jam. Hari ini terpaksa memendekkan masa sekadar 4 jam, 5 jam. Jadi itu antaranya. Kerana apa? Kerana masalah yang tidak dapat diselesaikan, tidak dapat satu proses pengurusan yang baik dan jitu. Mana ada proses contoh, Pak Ayah ambil contoh, Pak Ayah ni orang berniaga, Pak Ayah ada ramai pelanggan-pelanggan dan juga customer Pak Ayah sebagai company secretary, sebagai susu syarikat, sebagai perniagaan, lebih daripada dekat 2,000 company yang Pak Ayah jaga, yang uruskan, mereka terbeban semuanya. Pelanggan-pelanggan Pak Ayah terbeban, mereka tidak boleh berniaga secara dalam keadaan biasa. Dan setiap kali urusan untuk PKP, urusannya 2 minggu. Pejabat tak boleh buka 2 minggu. Tapi akhirnya dah dekat 2 tahun. Pejabat tak boleh beroperasi. Perniagaan tak boleh beroperasi. Sedangkan dalam tempoh itu, semuanya kena bayar sewa. Semua urusan kena bayar. Kalau pihak kerajaan ada pengurusan, okey, kita blok ini dalam tempoh 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ataupun 1 tahun memang kita lock semua. Jadi banyak peniaga-peniaga kecil dia kata tak perlu nak bayar urusan-urusan tersebut. Tak perlu sewa ini diteruskan, stop dulu, bila besok dah jadi ini baru kita bayar sewa balik. Ini tidak. Jadi ini antara kos yang beban. Betul ada sebut urusan ini dalam tempoh ni tak perlu kita tangguhkan, kita tak perlu bayar kerana ini moratorium. Moratorium ini bukannya untuk mengecualikan bayaran-bayaran sewa atau bayaran-bayaran kita kepada bank ataupun isu pengajian tinggi. Kita perubahan moratorium ini hanya menangguhkan pembayaran saja. Urusan pembayaran tetap kena ada. Urusan kena bayar faedah tetap ada. Jadi ini bebanan yang akan ditanggung oleh para peniaga, para pengusaha ini akan bertambah parah. Besok selepas ekonomi dibuka, antara perkara yang paling utama sekali adalah pihak bank, isu pengajian, isu kewangan ini akan mengejar kepada setiap penghutang yang membuat pinjaman.
Siapa yang dapat yang membuat pinjaman? Kan kita semua. Peniaga, pekerja yang tak bayar lama, tak bayar kereta, tak bayar motor, tak bayar lori, tak bayar traktor, tak bayar mesin, pelbagai semua menanggung pelbagai hutang-hutang yang perlu kita ni. Bukan sekadar hutang, dengan faedah dan yang berganda dan sebagainya. Ini antaranya. Jadi, saya harapkan hari-hari kita doa sama-sama dan kita doa kepada Allah SWT semoga Allah Taala menarik balik COVID-19 virus ini dan segerakan supaya kita semua, khususnya kita di Malaysia dan seluruh dunia ni boleh hidup dalam keadaan sihat sejahtera. Dan kita lebih baik kita dekat di Malaysia ni, Pak Yah sendiri dan juga teman-teman mengharapkan Muhyiddin segera letak jawatan. Hari ini hari Jumaat, mungkin masa yang terbaik adalah Sabtu Ahad ni. Hari ini boleh kemas-kemas meja, kemas-kemas apa, minta kepada pegawai-pegawai untuk bantu dan sebagainya, boleh kemas rumah rasmi dan sebagainya. Hari Ahad boleh bawa transport dan sebagainya untuk keluarkan barang-barang daripada rumah dan pejabat. Hari Isnin serahkan surat letak jawatan kepada Yang di-Pertuan Agong. Mungkin belah petang boleh lantik Perdana Menteri baru. Hari Selasa kita dengar apa cadangan-cadangan baru, cadangan-cadangan baru daripada Perdana Menteri baru untuk pelantikan kabinet yang macam mana dan sebagainya, daripada suku misi dan sebagainya untuk memastikan bahawa ekonomi pasca pandemik ini dapat diselesaikan dengan baik, dan juga pengurusan daripada sudut pemberian vaksin dan sebagainya, pengurusan hospital dan sebagainya dapat dirancang dengan baik. Jadi itu yang Pak Yah harapkan, segeralah dan segera tolonglah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau Tan Sri dan seluruh ahli kabinet ini sebagai rakyat Malaysia, warga negara Malaysia yang taat, patuh kepada proses dan menghargai perundangan dekat Malaysia, kedaulatan undang-undang kita. Kita percaya bahawa tonggak kita berasal kepada asas rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kalau kita sebagai orang Islam, mana kita percaya bahawa Allah SWT meletakkan kita untuk tugas dan tanggungjawab. Kita ada tugas dan tanggungjawab kita, dan yang keduanya, kesetiaan kepada raja dan negara, kesetiaan kepada raja dan negara. Kita ada raja sebagai negara bermaksud dalam undang-undang, apa yang tuanku ataupun majlis raja-raja persembahkan untuk kita memerintah, untuk kita ni ikut undang-undang dan sebagainya, dan sudah tentulah negara keseluruhannya ini. Dan yang ketiga, keluhuran perlembagaan, kita berpaksi kepada perlembagaan yang ada, perlembagaan Malaysia, dan kedaulatan undang-undang. Dengan perlembagaan itu kita adanya sistem 3 entiti, iaitu yang selalu Pak Yah sebut institusi perundangan, iaitu parlimen itu, institusi eksekutif, kerajaan, dan juga institusi kehakiman, iaitu mahkamah dan sebagainya itu. Maka kat sinilah pelunasan untuk kita melunaskan kedaulatan undang-undang itu, dan juga yang akhirnya kesopanan dan kesusilaan. Oleh kerana kalau kita tidak, kalau Tan Sri Muhyiddin, kabinet, Perikatan Nasional ini tidak patuh kepada kedaulatan undang-undang ini, rakyat akan membuat pelbagai tohmahan, akan membuat pelbagai aksi, akan bercakap pelbagai kesalahannya. Memanglah kita kata rakyat salah dan sebagainya, tetapi yang menjadikan penyebab ataupun sebab ini adalah Tan Sri Muhyiddin. Yang menjadi sebab adalah Perikatan Rakyat. Yang menjadikan sebab adalah kabinet-kabinet Perikatan Rakyat itu kerana tidak patuh kepada undang-undang. Kerajaan sepatutnya dia mendaulatkan undang-undang itu, tapi kerajaan tidak mengajar rakyat untuk mendaulatkan undang-undang, ajar rakyat untuk melanggar undang-undang. Dan siapa yang ajar melanggar undang-undang? Kerajaan itu sendiri. Kat mana dia ajar? Ketika mana kerajaan sudah tidak ada keabsahan daripada sudut pemerintahan dengan bilangan kursi yang jelas tidak cukup untuk menjadi kerajaan, tetapi masih memerintah, masih membuat peraturan dan undang-undang, ini maknanya kerajaan yang tidak mendaulatkan undang-undang. Jadi Pak Yah seru bersama dengan rakan-rakan, teman-teman Pak Yah, untuk memastikan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama dengan kabinet Perikatan Nasional ini untuk meletakkan jawatan dan membubarkan kabinet ini dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi terima kasih kepada
semua kan rakan-rakan payah ni nampak macam keras kan, nampak macam keras, macam apa nama karang aja payah ni. Oh, ada komen. Jasni Asnawi. Ini Sungai Besar ke Sabak Bernam kan. Dia kata kluster kilang atau industri ni payah sebenarnya dan majoriti adalah warga asing dan sebilangan warga sini pula tidak boleh berbahasa Malaysia serta tidak faham bahasa. Macam mana nak kawal? Macam mana nak menyampaikan maklumat? Tak ada, stop dulu industri dan mereka ini pula dipantau pergerakannya. Itu cadangan daripada Jasni. Terima kasih banyak Jasni atas respon. Betul kan, betul kan, daripada sudut itu maknanya mereka sepatutnya ini yang perlu ada kerjasama, ini yang perlu ada tindakan dan penyelesaian. Maksudnya industri perlu dihentikan supaya mereka tidak bersama-sama dengan yang lain dan supaya dapat putuskan rantaian itu sebab mereka bekerja. Lepas tu mereka pergi kedai yang sama dan mereka pergi pada pasar yang sama. Di mana orang-orang pergi, ada yang pergi naik bas yang sama dengan orang lain. Kalau duduk dekat kawasan-kawasan pasar puri ataupun kondominium dan sebagainya, mereka masuk melalui pintu lift yang sama, kan? Masuk pintu lift yang sama. Kalau maknanya pasar puri itu tidak ada lift, masuk naik tangga yang sama. Kalau mereka berada dekat kawasan asrama yang berbeza, terpisah dengan ni, itu mereka di dalam bilik mereka duduk bagaimana? Keadaan sosialnya macam mana? Ini antara perkara-perkara yang perlu kita tangani. Mana pengurusan daripada sudut industri, pengurusan daripada sudut MITI yang mengawal, kan, yang mengawal perjalanan industri. Dan mungkin yang ini pihak kerajaan negeri juga kena mendesak untuk memastikan, maknanya kerajaan negeri tidak boleh duduk sediam-diam, tak boleh senang-senang ya, kerajaan yang bersalahkan dan sebagainya. Tapi ini perlu ketegasan, kan? Menteri Besar kena tegas, Esko kena tegas, pelaksanaan daripada sudut penguasaan di pihak PBT kena tegas, memastikan mereka dapat ikuti SOP dan sebagainya. Ya, kuasa mungkin untuk menutup dan sebagainya bukan kuasa kerajaan negeri, bukan kuasa PBT. Betul. Pak Ayah jelas daripada sudut tu. Pak Ayah faham dan ramai orang faham daripada sudut. Tetapi pihak PBT ada kuasa daripada sudut menguatkuasakan undang-undang dan mengawal mereka, pergerakan mereka untuk masuk ke kilang-kilang mereka, boleh menasihati mereka, boleh membuat pemantauan dekat asrama-asrama mereka dan sebagainya. Ini antara tugasan kita kena bekerjasama, dan kita tak boleh nak salahkan satu pihak sedangkan kita tak buat tindakan yang lebih tegas dan juga lebih teratur dan juga terancang. Jadi ini perlu kita kena buat kerja secara bersama. Jadi terima kasih banyak. Saya harapkan kita doa sama-sama, dan kita sentiasa doa setiap kali solat fardu dan sebelum solat, dan dalam solat, selepas solat, dan tengah-tengah malam bangkit untuk kita doa sama-sama. Moga-moga Allah Ta'ala memberi keampunan kepada kita semua, dan sudah tentulah Allah Ta'ala turunkan bala ini ada sebab dia. Menurunkan virus ini ada sebab dia. Apa yang kita kena belajar dan sebagainya. Semoga Allah Ta'ala, kan, kita memohon keampunan kepada Allah SWT, dan ini hak Allah SWT. Jadi kita harapkan Allah Ta'ala tarik balik, kan, virus ini, kan, supaya kita semuanya dalam keadaan boleh hidup dalam keadaan sedia kala. Dan lebih-lebih lagi kita sebagai manusia kena insaf dan sedar bahawa kita adalah hamba dan kita sebagai manusia. Dan juga kita baik kita di peringkat negara, kan, saudara-saudara dan semua pemimpin di peringkat negara, di peringkat negeri, di peringkat kampung ada tugasan, dan untuk kita bersama-sama memastikan bahawa COVID-19 ini dapat diurus dengan baik daripada sudut krisisnya,
Dan lebih-lebih lagi, sekali lagi, Pak Yah menyuruh dalam ucapan yang akhir ini untuk menyuruh supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama ahli kabinet Perikatan Nasional ini untuk meletakkan jawatan, membubarkan kabinet untuk memberi ruang kepada pasukan baru, tim baru, jurulatih baru, pengurusan yang baru dengan nada dan juga cita rasa yang baru. Terima kasih daripada Pak Yah. Pak Yah mohon ampun dan maaf. Mungkin ada fakta yang mungkin tersilap, ada mungkin perkataan yang mungkin kurang disenangi, ataupun ulasan-ulasan yang Pak Yah terganggu ataupun sebagainya. Jadi sekali daripada Pak Yah hari ini, ruangan untuk bersama Pak Yah petang ini, kita harapkan semuanya dapat bermanfaat. Kalau ada fakta-fakta dan juga ulasan daripada Pak Yah ini bermanfaat untuk digunakan, boleh disebarkan. Kalau yang ada dekat YouTube nanti boleh tolong share, boleh subscribe daripada channel Pak Yah dan juga boleh subscribe dekat situ dan tolong share maklumat-maklumat ini. Kalau nak live bersama-sama dengan Pak Yah, silakan. Pak Yah ada beberapa ruang. Malam besok pada hari Sabtu, malam Minggu kita ada warung politik Sidi Api bersama teman-teman, dan juga pada setiap hari yang lain ada juga ini yang kita boleh berkongsi sama. Terima kasih banyak daripada Pak Yah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan minum petang. Kena kopi, kena teh. Terima kasih banyak.